Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton cerita di sebalik berita bersama saya Lokman Haris. Sudah tentu hari ini fokus tertumpu kepada perkembangan di Istana Negara di mana Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bertemu dengan Raja-Raja Melayu kira-kira bermula jam sekitar 2.30 ke 3 petang tadi. Tetapi cerita seperti biasa bukan sahaja membawakan berita yang sudah kami laporkan dan bawakan kepada anda setiap hari dan juga sepanjang hari di saluran 501 ini, tetapi kita ingin singkapkan kisah di sebalik segala berita-berita mutakhir yang anda tonton sepanjang hari di saluran kami. Dan sudah tentu kita masih lagi dengan topik di Istana Negara. Pengalaman untuk membuat liputan di Istana Negara berkampung berjam-jam sejak pagi tadi buat wartawan kami Ridauddin Daud sudah tentu satu pengalaman yang agak unik dan agak istimewa bagi seorang wartawan. Dan kita mahu ketepikan sedahulu laporan-laporan berita berkenaan dengan perkembangan di perkarangan Istana Negara. Kita mahu cakap dengan satu lagi sisi cerita ini pada hari ini, iaitu pengalaman dan proses wartawan membuat liputan di Istana Negara sejak pagi tadi. Menarik juga kisahnya. Kita mahu melintas langsung sekali lagi dengan Ridauddin Daud. Ridauddin memang wajah yang paling diminta di saluran 501 hari ini sejak pagi sampailah ke sekarang dia melintas langsung kerana inilah berita yang kita paling beri tumpuan buat hari ini. Okey Ridauddin, apa yang boleh dikongsikan setakat ini? Kerana kita faham menurut apa yang telah pun dikirim oleh Din sejak daripada pagi tadi kita lihat 6 sultan ataupun raja sudah pun berangkat tiba di Istana Negara dan difahamkan juga ada kelihatan sebuah helikopter masuk ke perkarangan Istana Negara. Apa yang boleh dikongsikan di situ, Din? Baik, terima kasih Lokman. Ya betul Lokman, memang kita daripada pagi tadi memang sudah berada di Istana Negara dan setakat ini boleh dikatakan pergerakan di dalam nampaknya masih lagi tiada apa-apa selepas mula masuk kira-kira jam 2.30 petang tadi dan sehingga sekarang kami menunggu pada asalnya dijangkakan jam 4 dan kemudian dibawa ke 4.30 dan sekarang sudah melebihi jam 5. Nampaknya masih lagi tiada pergerakan yang dikesan di bahagian dalam sana. Tapi itulah, betul Lokman, tadi sebenarnya semasa saya sedang melintas langsung kira-kira jam 4 tadi ada 3 atau 4 tadi ada sebuah helikopter dilihat melintas perkarangan Istana Negara dan masuk ke dalam Istana Negara dan sehingga kini sebenarnya kami masih lagi tidak boleh katakan siapa kerana kami tidak ingin untuk membuat sebarang spekulasi. Kami cuma katakan bahawa ya ada sebuah helikopter sudah masuk dan berada di dalam sana kira-kira jam 3 lebih tadi kalau tidak silap saya. Dan kalau boleh saya kongsikan keadaan di sini sebenarnya agak tenang. Memang kalau boleh dikatakan tim-tim media memang dari tadi tidak berganjak langsung. Cuacanya juga memula saya sampai tadi panas. Kemudian ada macam bibit-bibit hujan, angin mula bertiup sepoi-sepoi, bahasa orang kata langit juga sudah gelap. Tapi nampaknya sekarang seperti yang anda boleh lihat sangat cerah dan juga sedikit panas sebenarnya. Tapi kami masih lagi setia berkampung di sini bagi memastikan semua di seluruh rakyat Malaysia dapat mengikuti berita ini secara pantas dan lebih sahih kerana kita spesialnya dari Astro Awal ini sentiasa memberikan liputan yang terbaik untuk anda semua. Jadi boleh saya katakan nampaknya media masih lagi ada. Saya tidak nampak langsung ada sedikit berkurang. Masih lagi setia menunggu di sini kerana kami ingin menantikan bilakah waktu keluar. Dan kalau boleh lihat belakang ini pintu masih lagi ditutup. Jadi kami sekarang hanya menjangkakan mungkin apabila pintu dibuka nanti, ya kami akan terus bersedia dan pastinya saya akan terus memberikan laporan secara langsung kepada anda situasi terkini selepas ini. Jadi setakat ini Lokman memang boleh dikatakan semuanya baik-baik belaka, tenang-tenang, memang tiada provokasi kerana hanya tim media dan juga polis di sini. Jadi semuanya boleh kata baik-baik belaka dan hanya menunggu apa yang berlaku di dalam Istana Negara sebelum kita mengolahkan menjadi berita untuk tatapan anda semua. Kita faham daripada Din bahawa 5 orang sultan ataupun raja sudah pun berangkat tiba untuk menyertai Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong, iaitu Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah, Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah, Sultan Johor, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar, Sultan Kedah juga Al-Aminul Karim, Sultan Salihuddin, Sultan Badli Shah dan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mukris almarhum Tuanku Munawir dan juga Raja Perlis Tuanku Said Sirajuddin Putra Jamalul Lail. Yang menariknya Din, bagaimana wartawan di sana dan juga Din sendiri mengenal pasti siapa individu yang sudah pun sampai dan mengenal pastinya sebagai Sultan Perak sebagai contoh sudah pun berangkat tiba. Kita lihat dalam visual yang Din bagi tadi, Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong ada membuka tingkap kereta dan melambai kepada media. Tapi saya kira ini tidak dilakukan oleh kerabat-kerabat maupun sultan yang lain. Cerminnya sudah tentu juga gelap. Bagaimana Din tahu siapa yang sudah tiba tu?
Ya, baik Lokman. Sebenarnya itulah pentingnya kerjasama atau mungkin saya boleh katakan solidariti antara media di sini. Di mana ya betul apabila kereta saja lalu dengan cermin gelap, cuma mungkin tadi yang Sultan Agong dan juga Sultan Kedah ada melambai pada kami, jadi mudah untuk kami mengenal pasti siapakah yang datang. Tapi kebanyakannya ya masih lagi bercermin gelap dan memang kita tidak nampak langsung. Tapi itulah yang menariknya bila kami di sini beramai-ramai, bila kami melihat ada saja kami standby dan kami lihat okey agak-agaknya siapa. Jadi itulah syukur sebab kita masing-masing kita peka dengan situasi semasa. Jadi bila kami melihat kami lihat pada jata dan mungkin ada antara kami yang sudah tahu ini negeri ini dan kalau kita tidak tahu pun biasanya lah ini antara tips kami lah. Kami akan melihat kereta pengiring di mana biasanya kereta pengiring pasti akan menggunakan nombor plate negeri itu sendiri. Jadi apabila kita melihat T, jadi kita tahu ini Terengganu dan biasanya memang itu tidak pernah salah. Jadi daripada situlah kita tahu dan mungkin saya juga dulu pernah bertugas di Perak, di Kuala Kangsar juga. Jadi saya sebenarnya mungkin sedikit sebanyak saya tahu kereta apa yang Sultan Nazrin pakai. Jadi bila saya nampak dari jauh, oh ya, ini kemungkinan adalah kereta Sultan Nazrin. Jadi daripada situlah kita pun pernah bertugas di macam-macam negeri. Jadi daripada situlah kami berkongsi dan tapi saya rasa yang perkara rasa yang memang tips dia yang paling penting saya rasa adalah tengok pada plate number. Bila kita tengok plate number berarti K ataupun apa-apa saja J seperti contohnya kita dah tahu dari Johor, Kedah dan Terengganu. Jadi saya rasa itu antara yang membuatkan kami kenal. Dan biasanya memang betul. Ini antara orang cakap tips and tricks bekerja sebagai wartawan. Proses-proses yang kita pastikan kita ikuti demi memastikan bahawa maklumat yang kita sampaikan itu tepat dan juga tidak salah kerana kita ada kekangan masa dan sebagainya. Itu antara cabaran yang dihadapi untuk menjadi seorang wartawan. Tapi selain daripada apa yang Din cakap, berpengalaman membuat liputan di beberapa negeri, kita juga dah berkali-kali sejak mungkin setahun ataupun 2 tahun yang lepas membuat liputan berkampung di depan Istana Negara sewaktu kemelut politik pada awal tahun ini, sewaktu selepas PRU 14 sebelum Perdana Menteri pada ketika itu mengangkat sumpah. Bagaimana Din bandingkan sentimen ataupun perasaan wartawan kali ini yang perlu berkampung di depan Istana Negara selama berjam-jam lamanya berbanding dengan semua assignment lain sebelum ini, Din? Baik Lokman, tapi itulah boleh katakan saya sebenarnya boleh memuji rakan-rakan saya di sini dan juga di mana-mana di seluruh Malaysia sebenarnya. Wartawan Malaysia sebenarnya mempunyai hati yang sangat kental. Tak kiralah berjam-jam tunggu di balik panas, balik panas meredah banjir mungkin, ditimpa hujan, mereka tetap datang tunggu dan pastikan tangan mereka sentiasa mengetuk. Kita panggil mengetuk, maksudnya membuat berita di telefon untuk sebarkan berita kepada semua pembaca. Tidak pernah lelah, tak kisahlah apa saja berlaku dan yang menariknya sebenarnya tak kisahlah macam mana pun panas ke atau hujan ke atau macam mana pun kita boleh lihat sebenarnya mereka setia menunggu dan semuanya kelihatan ceria. Seperti saya juga, walaupun penat, ya betul penat memang penat daripada pagi sampai ke petang. Masih lagi belum selesai tapi bila berjumpa dengan rakan-rakan kita berbual bersama mereka, kita bercerita tentang politik semasa, kita cerita tentang apa yang berlaku di negara kita, sebenarnya kepenatan itu sebenarnya beransur-ansur hilang. Dan bila dengar pula suara Lokman macam ni dalam televisyen ni pun rasanya macam lega dah, kawan-kawan kita sentiasa menyokong kita. Jadi sebenarnya memang boleh katakan kita wartawan di sini memang tak kisahlah apa berlaku pun, walaupun penat, walaupun muka saya daripada pagi tadi dah berminyak-minyak muka, memang kita tak pernah rasa macam ini adalah membebankan. Tapi pada saya sendiri saya rasa ini adalah sesuatu yang menyeronokkan kerana saya selalu cerita pada diri saya dan juga cerita pada rakan-rakan, ini adalah menyeronokkan kerana saya adalah pencatat sejarah negara. Jadi itulah yang saya pegang prinsip dan saya fikir rakan-rakan saya juga memegang prinsip yang sama yang membuatkan kami terus kekal di sini dari pagi sampai ke petang menyampaikan berita kepada semua rakyat Malaysia, Lokman. Kita satu pasukan, Din, sudah tentu kita akan terus menyokong satu sama lain dan setiap apabila kita memainkan peranan, kami di Bukit Keuangan akan terus mengikuti secara lanjut liputan dan juga kita akan kata Din, kita akan ketuk story-story, kita akan ketuk berita-berita untuk kita paparkan di saluran 501 dan juga artikel-artikel yang kita dapat daripada Din di astroawani.com. Tapi Din, berjam-jam di situ kita lihat pada awal tahun ini ada bibit-bibit yang menarik di mana pada ketika itu kemelut politik, saya ingat Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ada berkenan untuk keluar dan memberikan makanan kepada pihak media. Jadi kali ini bagaimana Din makan bungkus di situ Ya Lokman, betul Lokman. Sebentar tadi sebenarnya kita ada menerima satu bungkusan makanan ramai-ramai media. Saya pun sempat ada. Tapi itu Lokman, sebelum saya cerita lanjut, sebenarnya kita kalau boleh lihat visual ini nampaknya pagar istana sudah dibuka. Jadi saya jangkakan kemungkinan akan berlakunya pergerakan sebentar lagi. Namun kita masih lagi belum tahu apakah yang akan berlaku. Jadi ya, kita masih lagi menanti. Semua pihak media juga dilihat sudah mula bergerak ke arah kamera dan juga tempat masing-masing.
Okey, kita saksikan saja visual ni Din dan kita mungkin Dari boleh bawah ni suruh kalau boleh, juru Abang. kamera untuk Ya. kekal di situ untuk kita lihat siapa mungkin individu yang keluar, dan ini pada anda di luar sana sudah tentu adalah visual yang kami bawakan secara langsung sekarang dari perkarangan Istana Negara bersama dengan Ridauddin. Kita nantikan. Sudah tentu rakyat ternanti-nanti dan tertunggu-tunggu apa perkembangan seterusnya. Masih lagi belum ada sebarang kenyataan rasmi daripada pihak istana. Jadi sebarang bibit-bibit perkembangan yang kita saksikan ini agak menarik untuk kita lihat, untuk kita mendapat sekurang-kurangnya bayangan apa yang sudah pun berlangsung. Sebagai contoh, mungkin jika ada sultan ataupun raja berangkat keluar menandakan mungkin pertemuan itu sudah berakhir. Tapi masih belum Din, pintu sudah dibuka, kita tak nampak angle daripada sini. Yes. Tapi mungkin Din dari situ boleh jengkit ke kanan sedikit untuk tengok lebih dalam apa yang Din nampak dalam tu. Okey. Ya, Lokman, sebenarnya masih lagi tidak nampak apa-apa. Mungkin pergerakan tu daripada sebelah atas sana. Jadi kita di bawah masih lagi bersedia, hanya tunggu masa sahaja. Tapi biasanya kalau macam yang seperti yang pengalaman saya sebentar tadi, tengah hari tadi, dan pengalaman sebelum-sebelum ini, biasanya kalau ada pintu dibuka, maksudnya akan ada pergerakan sama ada dari luar ataupun dari dalam. Dan pada waktu ini saya jangkakan memang pasti adalah daripada dalam, di mana mungkin akan ada beberapa yang akan keluar dulu. Cuma kita tidak tahu siapakah yang akan keluar dulu dan siapakah yang akan keluar kemudian. Jadi kita hanya menantikan. Kalau mungkin boleh ditunjukkan media juga sudah mula tadi. Kalau boleh, sebenarnya di sebelah kawasan ini kosong, tapi nampaknya sudah mula dipenuhi. Kami sini memang macam ni, dengar saja ada pergerakan, memang kami dari jauh berlari untuk ke depan untuk pastikan kami dapatkan shot-shot yang terbaik, dan juga untuk pastikan kami dapat kongsikan kepada anda semua siapakah yang ada dan apakah yang berlaku di Istana Negara, di perkarangan Istana Negara. Dan kadang-kadang kita cuba sedaya upaya untuk mematuhi SOP dan sebagainya, penjarakan fizikal, dan kita lihat sudah tentu semua memakai pelitup muka di situ. Tapi apa cabaran? Kerana kadang-kadang perkara ataupun perkembangan berlangsung dengan begitu cepat, kita ingin kejar seperti nak kejar shot kamera dan sebagainya. Apa cabaran untuk Din kekal mematuhi SOP dalam suasana yang agak kelang kabut kadang-kadang tu? Ya, betul, Lokman. Sebenarnya itulah antara salah satu cabaran yang paling utama, sebab kita memang seboleh-bolehnya ingin menjaga SOP. Namun apabila keadaan ramai dan kawasan juga sempit seperti ini, agak sukar untuk kita menjaga SOP. Jadi antara langkah-langkah yang kami ambil adalah, pertama, pelitup muka sentiasa dipakai bagi memastikan langsung tiada airdrop. Ya, Lokman, saya nampaknya ada pergerakan, sudah semakin hampir. Kita lihat, saya pun nampak ada beberapa motosikal polis sedikit demi sedikit pergerakan yang berlaku. Ya, betul. Ini adalah visual langsung kami dari Istana Negara, di mana Ridauddin Daud, wartawan kami, bersiap sedia sejak pagi tadi. Kita lihat ada kenderaan Audi, saya kira berwarna emas di situ. Din, tadi kalau Din ingat, siapa yang masuk memakai kenderaan Audi warna emas tu, Din? Ya, Lokman, saya masih lagi sedang cuba untuk mengenal pasti. Yang pastinya ini memang kereta kerabat diraja yang keluar. Cuma saya perlu melihat dari lebih dekat siapakah. Saya akan beritahu sebentar lagi. Tapi saya rasakan ini adalah mungkin sekejap saya perlu melihat dengan lebih teliti sebenarnya. Ya, Johor. Ini adalah Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, dari Johor. Yang pertama datang, yang pertama juga meninggalkan Istana Negara. Kita boleh lihat polis diraja Johor, polis tertera di kereta-kereta itu. Dan itulah, Lokman, mungkin boleh lihat JRL nombor plate tu. Itulah saya kata rahsianya, tipsnya, melihat pada nombor plate JUB, jadi kita tahu itu daripada Johor. Okey. Ya, saya rasa setakat itu ini saja yang nampaknya yang sudah keluar. Menarik juga, Din, kerana antara visual yang Din beri kepada saya sebentar tadi, kita lihat sudah tentu Istana Negara ini penuh dengan adat istiadat dan sebagainya dan protokol. Ada juga visual, kalau boleh kita mainkan sebentar lagi, ada seperti pasukan askar berwarna merah yang menaiki kuda. Itu apa, Din? Dan apa bezanya dengan pasukan-pasukan yang berada di menjaga pagar berbaju Melayu putih ni, Din? Baik, terima kasih, Lokman. Jadi saya difahamkan pasukan berkuda tadi adalah pengawal statik berkuda dari unit pengawal istiadat. Dan sebenarnya
mereka sudah tidak lagi berada di sini. Mungkin beredar kira-kira jam 3 tadi mungkin, dan memang sebenarnya kehadiran mereka memang sebenarnya sangat menarik perhatian, kerana boleh saya kongsikan ada seekor kuda di sini yang memang acap kali berbunyi, acap kali merengus yang membuatkan kami di sini terkejut. Namun kadang-kadang sebenarnya juga terhibur melihat kelihatan haiwan itu. Dalam kami penat-penat menyampaikan berita, akhirnya ada juga sesuatu yang menghiburkan hati kami, dan nampaknya mereka pun sudah beredar. Saya kira dalam jam 3 tadi memang semua masuk dan juga keluar dilakukan dengan penuh istiadat, berkawat di hadapan kami ini. Jadi memang itu sebenarnya adalah sesuatu yang sangat istimewa, dan memang saya rasa saya sangat bertuah kerana dapat melihat di depan mata. Sebenarnya bukannya senang untuk melihat sesuatu seperti itu di depan mata, Lokman. Okey Din, terus kekal di situ, dan mungkin pesan daripada juru kamera, kita akan mengambil juga isyarat ni secara langsung dari semasa ke semasa. Walaupun kita sudah tamatkan perbualan kita akan pergi ke segmen seterusnya selepas kita berhenti rehat, Din. Tapi mungkin kita akan paparkan dalam kotak kecil bawah tu pada penonton di luar sana feed secara langsung dari Istana Negara untuk kita mendapat bayangan berkenaan dengan perkembangan pertemuan Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong dengan, saya kira ataupun difahamkan mungkin 6 Sultan dan juga Raja. Difahamkan kenderaan milik Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar sudah pun berangkat meninggalkan perkarangan Istana Negara. Adakah ini menandakan bahawa pertemuan itu sudah berakhir? Itu kita belum pasti, tapi apa yang kita pasti adalah Sultan Johor sudah pun berangkat keluar. Baginda yang pertama yang berangkat tiba dan yang pertama meninggalkan perkarangan Istana Negara. Terima kasih Din, kita akan terus saja kembali kepada Din daripada semasa ke semasa. Kita berhenti rehat seketika. Selepas ini kita bincang pula berkenaan dengan sentimen rakyat berkenaan dengan apa patut menjadi prioriti kerajaan. Suara rakyat yang kami pungut, sama ada mereka rasa darurat adalah pilihan yang terbaik maupun mungkin PRU. Kita tanya rakyat sendiri. Kita berhenti rehat seketika, kita kembali selepas ini.